Karnival buku ilmiah dalam talian kembali lagi. Kali ini lebih hebat, padat dan jimat dengan diskaun yang hebat. Ya, betul. Kita juga ada jualan mega Mapim X Shopee. Ya, tak lupa juga kita ada Mapim Training Hub. Selain tu, kita ada Virtual Run, Ride and Read V3R. Dan yang paling dinantikan, Republika Merah Online. Kerana ilmu ia wujud. Kerana anda semua, ia kembali. Eksklusif hanya di Facebook Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia Mapim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warganet yang menonton sesi Republika Merah Online bersempena dengan Karnival Buku Ilmiah dalam talian 2.0 anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia Mapim. Selamat datang kepada semua rakan-rakan kita yang menyaksikan melalui FB online Mapim. So kali ini alhamdulillah IIUM atau UIA menjadi host untuk sesi kupasan bicara buku dalam talian bersempena dengan karnival tersebut. Saya introduce diri saya, nama saya Ilmizat Ismail. Dan kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu buku yang dihasilkan oleh para pentadbir industri UIA bertajuk Sustainable Development Projects. So kali ini kita sama-sama akan menjemput Puan Nur Aminah Kostor, pengarah Jabatan Pengurusan Perkhidmatan UIM, untuk sama-sama mengupas buku tersebut, kandungan dan sebagainya. So sebelum kita menjemput, saya ingin mohon semua warganet untuk share atau tekan butang share Mapim FB supaya dapat dikongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So tidak membuang masa, mari saya menjemput Puan Nur Aminah Kostor, pengarah Jabatan Pengurusan Perkhidmatan UIM, untuk bersama-sama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum Puan Nur Aminah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya, Encik Ilmizat. Ya, apa baik. khabar hari Apa ini? khabar? InsyaAllah, alhamdulillah. Okey. Tampaknya kita sekarang ni kerana pandemik COVID-19 ya, terpaksalah kita buat online begini ya. Betul Puan. Okey, sebelum saya bertanyakan soalan, saya ingin mencerita sedikitlah secara ringkas biodata Puan Nur Aminah ni lah. Puan Nur Aminah ni adalah merupakan sekarang ni adalah pengarah di bahagian perkhidmatan pengurusan di UIM. Dia bermula bekerja atau berkhidmat di UIM semenjak tahun 1991. Kira orang lama UIA lah ni, ya. Dia pendidikan bachelornya adalah degree dalam bidang sains matematik daripada Universiti West Texas State. Sepanjang perkhidmatan beliau di UIA, dia adalah orang kuat ataupun orang di sebagai tabir dalam membangunkan penjaminan kualiti di dalam UIA, termasuk juga dalam merancang pelan strategi UIA pada dahulu. Dan beliau juga adalah Certified Internal Auditor untuk ISO 9001 QMS dan juga ISO 17025 untuk lab accreditation. So Puan Aminah, kita boleh mulakan lah ya? Okey, insyaAllah. Okay. So buku ini kalau saya baca dari bersama dengan kita. Nampaknya terputus-putus ya Encik Ilmizat di sana.
Saya pun begitu juga. Okey, saya ingin bertanya kepada Puan Rahman. Saya minta maaf kerana gangguan talian. Ya, itulah. Okey, saya nak bertanyakan soalan. Sebenarnya buku ni dihasilkan macam mana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan naskah buku ini? Kalau Puan Okey. boleh Terima kongsikan. kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Ilmizat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua warga net ya. Sebenarnya tercetusnya ya idea bagaimana untuk menghasilkan buku ini ialah apabila ya pada bulan Julai ketika itu ya, bulan Julai 2019 ya, bahagian Perkhidmatan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya di bawah naungan dan pengurusan pengarah eksekutif ya Datuk Abdul Rahim Ahmad ya, di mana kita telah memberikan idea ya kepada pegawai-pegawai di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebenarnya bukan pegawai takbir sahaja ya, pegawai, semua pegawai ya. Kita memberikan idea bertemakan begini, Sustainable Development Goal Project, Making Everyone Count, di mana kita kata ya, kerana di ketika itu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan adanya ya rektor yang sekarang ini ya, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak ya, di mana dikata okay, why not ya, kita ya pegawai-pegawai takbir boleh juga ya menghasilkan idea dalam bentuk penulisan. Jadi kan rentetan daripada okay, why not ya, dengan kita adanya projek-projek ya yang telah dijalankan, kita ilhamkan ataupun kita kata orang tu translate ya that project itu kepada penulisan untuk menjadi rujukan. Dan rujukan itu bukan sahaja kepada warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya, tetapi sebenarnya rujukan ini boleh diguna pakai ya oleh orang dewasa ya di luar sana. Sebab buku ini di dalam bahasa Inggeris ya. Jadi mungkin kita kata peringkat remaja dan ke atas ya, terutamanya pelajar-pelajar ya di Institut Pengajian Tinggi boleh sebenarnya menggunakan buku ini sebagai rujukan. Sebab dia bermulanya adalah bila ya pegawai-pegawai di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini mencetuskan idea untuk menjalankan projek utama atau kita panggil di sini flagship project ya, yang berasaskan ataupun bertemakan kata orang tu apa, matlamat pembangunan lestari ya. Nanti mungkin kemudian kita akan jelaskan dengan lebih lanjut ya bagaimana kaitannya ya projek ini dan penulisan ini dengan matlamat pembangunan lestari itu ya. Dari sebab kita dah ada projek itu, kenapa tidak kita ya ilhamkan ataupun cetuskan di dalam bentuk penulisan sebagai rujukan ya. Dan sebenarnya ya kalau kita tengok ya daripada 16 projek yang dicetuskan ya oleh pegawai-pegawai di UIAM ini ya, kita dapat melahirkan 12 tajuk ya. Daripada projek-projek itu ditranslate ya kepada penulisan, kita ada 12 tajuk. Nanti mungkin kita boleh jelaskan dengan lebih lanjut ya apakah topik-topik ya di dalam buku tersebut. Okey, itulah ya Encik Ilmizat. Okey, baik. Saya sempat juga membaca buku ni secara glance through. Bila saya sangat tertarik dengan ada istilah iaitu SDG, iaitu Sustainable Development Goals. Boleh tak Puan terangkan sedikit apa kaitan atau hubung kait antara SDG goal ni kepada penjelasan projek dan juga pelaksanaan projek yang dilaksanakan oleh pegawai takbir dan profesional di UIM? Okey ya, sebenarnya ya kalau kita lihat ya, kita ya sebagai warga Institut Pengajian Tinggi ya, kalau kita lihat ya sama ada pensyarah-pensyarah kita ataupun pegawai-pegawai kita di sini kan, kita kata bekerja itu adalah di dalam kelas sahaja ataupun di dalam pejabat sahaja ya, tetapi sebenarnya tidak ya, di mana ya bila rektor kita ya Tan Sri Zulkifli Abdul Razak sendiri ya, dia selalu mewar-warkan kita sebagai
warga ya, Institut Pengajian Tinggi ini sepatutnya kita juga kena mengambil tahu ya komuniti di sekeliling kita ya. And then what about the alam sekitar ya. Jadi kan apa kaitan buku ini ya dengan SDG itu ataupun kita panggil matlamat pembangunan lestari ya. Kita tahu ya bahawa matlamat pembangunan lestari itu sebenarnya adalah ilham ya yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ya pada September 2015 ya di New York di ketika itu ya. Sebenarnya matlamat ini adalah untuk mencapai agenda tahun 2030 ya. Dia ada 17 matlamat ya, ada 17 matlamat. Jadi bagaimana ya kita ya sebagai warga universiti ini ataupun Institut Pengajian Tinggi ini ya untuk kata orang itu mengilhamkan ya bahawa kerja-kerja kita ini sebenarnya adalah bersangkut paut dengan macam mana untuk mendepani permasalahan ya, maksudnya masalah-masalah di masa kini dan akan datang, dan macam mana caranya untuk kita menjaga alam sekitar dan juga komuniti. Sebab kalau kita lihat ya dalam matlamat pembangunan lestari itu sendiri ya, kita tengok macam mana ya dia mengutarakan ya macam mana cara untuk mengurangkan jurang kemiskinan ya, macam mana untuk menaikkan taraf kesihatan dan kesejahteraan yang baik ya, dan kita kata apa tanggungjawab kita sebenarnya untuk komuniti dan alam sekitar ya. Jadi kaitan dia adalah warga Institut Pengajian Tinggi ini patutlah memikirkan bagaimana ya caranya untuk kita kata orang tu contribute ya, apakah what are our contribution ya toward the community and the environment ya. Macam mana cara kita nak translate, tidaklah kita bekerja di pejabat sahaja ataupun di kelas sahaja ya. Jadi kita come up dengan projek-projek, dan daripada projek itu akan tinggal projek sahaja ya, tidak akan boleh untuk dirujuk jika sekiranya tidak ada penulisan ya. Jadi daripada projek yang dijalankan itu, why not ya kita come up dengan penulisan supaya ia akan menjadi rujukan. Tidak sahaja kepada warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tetapi actually kita boleh berkongsi kepada orang di luar. Kata orang tu ya, kalau perkara baik, kenapa tidak kita kongsikan ya. Begitulah ya Encik Ilmizat. Saya setuju itu. Alhamdulillah. Soalan saya seterusnya, memandangkan buku ini, saya dimaklumkan bahawa buku ini dibuat semasa dalam tempoh PKP kan Puan? Ya betul, masa pandemik. Waktu PKP yang fasa pertama tu, kebanyakan daripada penulis 18 Mac 2020. Ya. Okey, baik, alhamdulillah. So dalam buku tersebut ada berapa banyak chapter ataupun bab yang para penulis telah contribute? Okey. Kita sebenarnya kalau melihat dalam buku ni ya, kita ada 12 bab ya ataupun chapter ya, di mana sebenarnya penulis dia ni kan kalau kita lihat merangkumi bukan sahaja pegawai takbir ya. Kita juga ada pegawai-pegawai daripada skim-skim perkhidmatan yang lain ya, seperti pegawai psikologi ya, pegawai sukan, pegawai teknologi maklumat, pegawai sains, kita ada usahawan ya yang telah mengilhamkan penulisan mereka ya, 28 daripada kalangan pegawai-pegawai ini ya telah bersatu padu untuk mengilhamkan ya sebanyak 12 bab ya ataupun chapter di dalam buku ini ya. Okay. So saya boleh boleh saya conclude mengatakan bahawa penghasilan buku di dalam universiti ini bukan saja dihasilkan oleh para akademik atau cendekiawan akademik, malah kita pegawai-pegawai takbir dan juga profesional, ikhtisas dan sebagainya boleh juga menghasilkan atau membuat nukilan penulisan di dalam ekosistem universiti. Betul tak Puan? Ya. Betul, saya sangat-sangat setuju ya dengan ni pandangan Cik Ilmizat, sebab
bukan sahaja actually para akademik, memang kita tahu para akademik itu memang kata orang tu forte dia ya untuk menulis atau mengilhamkan ya satu-satu naskah itu. Tapi sebenarnya kita di kalangan pegawai-pegawai ya, tidak semestinya pegawai takbir ya. Actually semua pegawai daripada skim perkhidmatan yang lain juga ya, mereka juga sebenarnya mempunyai kata orang tu idea dan ilham yang boleh ya dijadikan penulisan ataupun naskah ya. Sangat setuju ya Cik Ilmiza yang Okey. sebab Kalau kita saya boleh boleh nampak daripada sini sebenarnya ya. betul. Ya. Kita nak melihat dari segi inclusiveness tu ya. Betul. Sebab kalau dahulu-dahulu ke bagi norma biasa ya kita kata kalau buku itu mesti para akademik ya. Tetapi sebenarnya tidak ya. Kita semua ini adalah sama sahaja ya. Kita melihat dari segi inclusiveness tu di mana bahawa semua orang boleh menyumbang. Semua orang boleh buat apa yang sepatutnya kita buat di Institut Pengajian Tinggi ini. Okey. Okay, Cik Ilmiza. Okey, baik. Kalau merujuk kepada kandungan buku, Puan, saya ada lihat chapter pertama ni berkenaan tajuk Biodiversity IM Landscape with Edible Green, yang mana Puan juga terlibat dalam penulisan chapter ini. Walaupun Puan juga adalah editor buku ini, boleh tak kongsikan serba sedikit berkenaan dengan projek yang dijalankan dalam tulisan bab 1 ni, Puan? Okey, terima kasih Encik Ilmizat. Okey, betul ya. Sebab kalau kita lihat ya dalam chapter 1 ini ini adalah projek kami ya. Tetapi bukan saya seorang sahaja ya Encik Ilmizat. Sebenarnya projek ini kita telah kata orang itu melibatkan ya ramai pegawai-pegawai lain dan juga kaki tangan bukan sahaja pegawai ya, kaki tangan dari semua peringkat ya untuk terlibat dalam projek yang kita panggil dekat sini Biodiversity ya, IUM Landscape with Edible Green ya, di mana kita punya projek ini lebih kepada kita tahu ya dekat UIAM ni kita panggil Garden of Knowledge and Virtue. Tetapi ini adalah real garden ya. Kita Garden of Knowledge and Virtue tu sangat luas ya. Dan salah satu garden inilah dia ya. Di mana kalau kita masuk ya di UIAM ini sendiri ya, masuk sahaja kita akan melihat ya banyak garden-garden ya di kiri, di kanan, di mana sekarang kaki tangan di UIA ini ada menanam kata orang tu kan macam-macam. Bukan sahaja kata orang tu sayur-sayuran, kita ada rare plant ya, kita ada edible plant dan dia akan terletak di mana sahaja ya di dalam kampus di Gombak, di Kuantan dan juga di Pagoh. Kita ada lagi satu kampus di Kuala Lumpur sama juga ya. Kita ada ni garden-garden ini ya. Gitu Cik Mizat. Dan di dalam chapter ini kita menceritakanlah bagaimana kita memulakan projek ini dan macam mana kita punya perjalanan itu ya, dan macam mana proses-proses dia. Lepas tu kita boleh lihat siapa yang terlibat, even ya kita boleh nampak innovation ya dalam projek ini ya. Di mana kita punya bahagian teknologi maklumat ya, dia come up dengan satu innovation edible hydro system ya, macam mana caranya untuk menyiram ya tanaman secara berskala ya. Maksudnya bila kita ya kita mengutarakan idea ini di ketika itu ya, kita melihat ya bukan sahaja kita menjalankan projek ini tetapi in a way ya dia akan menjadikan staf kita lebih berinovasi ya. Jadi kita boleh berkongsi dalam buku ini bagaimana ya perjalanan projek itu ya. Maksudnya memang sangat seronok untuk membaca buku ini ya. Banyak manfaatnya. Siapa sasaran pembaca yang Puan harapkan untuk membeli dan membaca naskah ini? Kalau kita lihat ya, sebab buku ini dalam bahasa Inggeris ya. Dan sebenarnya buku ini adalah leisure type of book ya. Dia leisure je. Dia bukan benda yang berat untuk kita pasal akta, pasal polisi. Tidak.
dia seronok untuk membacanya ya, sebab dia adalah sesuatu yang macam leisure dan saya rasa remaja pun boleh baca ya. Remaja, orang dewasa ya. Kata orang tu veteran, tak kisah boleh je baca. Dia nanti kalau membaca novel. Begitu. Maknanya mereka yang membaca ni dia boleh mengadaptasi ataupun mengambil projek tu dan dilakukan di universiti masing-masing ataupun di kawasan rumah masing-masing. Ya, betul. Tidak sahaja di universiti Encik Ilmizat, di mana-mana sahaja sebenarnya. Boleh diadaptasi projek-projek itu ya. Okey, harga buku ni kalau lihat di skrin, harga buku ni adalah sebanyak RM130. Okey. So dia mempunyai 242 muka surat atau halaman yang mana buku ini kandungannya syarat dengan senarai-senarai projek dan juga pengalaman-pengalaman para pentadbir yang berterlibat dalam projek-projek di dalam UIA lah yang berteraskan SDG. Kalau bila saya baca dan juga ada juga projek. Ya Puan. Cik sorry, maaf. Dan yang paling menariknya ya dalam buku ini banyak gambar-gambar yang memang benar ya daripada projek-projek ini. Ya Cik Ilmizat. Betul. Itu yang nak membuktikan yang betul projek tu ada lah ya. Ya, betul. Okay. Saya juga tertarik dengan ada di dalam part B iaitu recycling punya bahagian, ada chapter berkenaan dengan IIUM Radiant Eco Bag yang mana di dalam ni sekumpulan para pentadbir terlibat dalam menghasilkan bag yang untuk diguna pakai semula. Boleh ke Puan share projek mereka? Ni dia dalam chapter nombor 4 muka surat 66. Okey. Okey, kita boleh lihat ya. Macam yang Cik Ilmizat sebutkan tadi ya, ada kat chapter 4 ataupun bab 4 kita tengok IIUM Radiant Eco Bag ya. Ini adalah salah satu projek yang sangat menarik ya. Di mana kalau kita lihat ya projek ini, di mana kumpulan ini ya, dia membuat beg, sangat cantik beg tu ya, daripada banting ataupun banner yang telah diguna pakai ya. Jadi diorang mengambil ya banting dan banner ini daripada terbuang begitu sahaja ya. Kenapa tidak ya kita jadikan sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi banting dan banner ini kita kumpulkan, kita jahit ya, jadi satu beg yang sangat menarik ya. Sesiapa ya yang membeli buku ini akan melihat ya, dalam buku ini ada ditunjukkan ya hasil-hasil ya beg yang telah mereka hasilkan daripada bahan terbuang ya. Betapa menariknya ya projek ini. Dan sebenarnya projek ini pernah juga ya masuk dalam kita punya news ya di ketika itu ya. Saya pun tidak berapa ingat, rasanya dalam awal tahun ya Encik Ilmizat. Betapa IM Kuantan hasil beg bahan terbuang ya ada kat dalam buku ini. Okey. Untuk makluman untuk makluman warganet, untuk makluman warganet, buku ni dia dipecahkan kepada 4 bahagian, yang mana bahagian pertama adalah berkenaan dengan environmental sustainability, bahagian kedua atau bahagian B adalah berkenaan dengan recycling, bahagian C iaitu decent work dan bahagian D iaitu good health ya. So dalam ni ada berbagai-bagai projek yang dihasilkan dan dikongsi bersama dalam bentuk chapter. Saya ingin memohon penjelasan juga untuk yang projek-projek ataupun projek yang dihasilkan dalam part D iaitu Stingless Bee Farm yang dihasilkan oleh rakan kita juga berkenaan dengan madu kelulut rasanya. Kalau Puan boleh kongsikan. Okey, sebenarnya projek Stingless Bee Farm ini ya
projek ini telah diilhamkan ya ataupun dicetuskan oleh Persatuan Kaki Tangan di sini dipanggil kesatuan Persatuan Kaki Tangan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini, di mana ya dia punya inovasi dan kreativiti itu ya telah mencetuskan why not ya untuk kita di UIA mengeluarkan madu kelulut. Kerana kalau kita lihat ya di kawasan Gombak ini ya sangatlah kata orang tu hijau ya, greeny, di mana kita boleh buat rumah ya. Jadi kita ada lebih kurang 10 ya rumah-rumah madu kelulut itu di kawasan Gombak, kampus Gombak ini sendiri ya. So daripada situ ya kita boleh menghasilkan madu dan kita ada kolaborasi sebenarnya ya. Projek ini ada kolaborasi dengan organisasi luar ya untuk menghasilkan madu kelulut itu ya. Dan kenapa saya kata memang kena beli, kerana dia menceritakan ya bagaimana ya projek itu dimulakan, proses dia, lepas tu macam mana dihasilkan, adalah gambar madu kelulut ya dalam ni ya, di dalam botol yang sangat cantik tu ya. Dan kita telah jual pun benda ni ya. Kita dah menjual hasil. Okay. Baik. Okey. Untuk makluman warganet, anda juga boleh bertanyakan soalan juga melalui FB Live. Kalau boleh saya quote satu soalan daripada Encik Nur Faris ni, bolehkah ahli panel terangkan bagaimana kita hendak mendidik masyarakat untuk turut serta dalam menjayakan SDG, matlamat SDG ini? Ini yang ditanyakan oleh warganet lah. Okey, terima kasih Encik Nizat. Okey, sebenarnya ya SDG ataupun matlamat pembangunan lestari ini bukanlah benda baru kalau diikutkan ya. Kita sebagai manusia ya yang hidup di dunia ini, kata orang tu ya, kita sepatutnya kena mengambil tahu juga ya bagaimanakah komuniti di sekeliling kita, bagaimana alam sekitar kita, kerana ini adalah untuk kita tinggalkan nanti untuk kata orang tu anak cucu kita di masa hadapan ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita menggalakkan supaya kaki tangan ya ataupun warga komuniti UIM, bukan sahaja UIM ya tetapi di Institut Pengajian Tinggi yang lain juga ya. Dia yang pertamanya daripada kita punya leadership jugalah ya. Di mana kesedaran itu kena ada. Dia yang pertamanya kena ada kesedaran. Apakah pentingnya apakah pentingnya kelestarian itu sendiri ya? Maksudnya ya ada kesedaran. Selepas ada kesedaran kita kena ada sokongan ya. Kesedaran lepas tu kena ada sokongan. Sokongan itu kenalah pertamanya daripada kita punya pengurusan ya, daripada pengurusan. Bila ada kesedaran, ada sokongan, lepas tu kita ada jalannya. Ada jalannya untuk kita melibatkan ya semua komuniti itu dalam projek-projek. Sebenarnya di sini kita panggil flagship projek ya, projek-projek yang berimpak ya, projek-projek yang berimpak. Adakah projek itu nanti boleh ya memberi manfaat ya kepada komuniti. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya untuk semua melibatkan diri. Dan bukan itu sahaja. Sebenarnya kita ya sebagai warga Institut Pengajian Tinggi ini ya, kenapa tidak kita mengutarakan apa yang kita nak buat? Kita ada kesedaran tadi kan? Kita ada kesedaran betapa pentingnya ya untuk kata orang itu memastikan kita punya komuniti atau alam sekitar itu sentiasa kata orang itu akan terjaga. Kenapa tidak kita mengutarakan apa yang kita boleh buat untuk membantu? Kita utarakan kepada pihak pengurusan. Okey, saya boleh buat begini. Saya boleh buat projek yang memberikan impak ataupun manfaat kepada mana-mana pihak. Kita utarakan. Ya. Jangan menunggu benda tu datang daripada atasan, tetapi kita sendiri ya sebagai warga kata orang tu, especially dekat sini Universiti Awam lah ya, Institut Pengajian Tinggi, mengutarakan apa yang kita perlu buat. Ya Encik Ilmizat, macam itu. Baik.
Okey, terima kasih Puan Aminah atas jawapan dan penjelasan tersebut. Saya ingin kembali kepada buku tersebut. Untuk makluman warganet, buku ini bukan saja berkisar terhadap projek-projek yang bersifat landscaping dan sebagainya ataupun projek-projek yang lestari alam sebagainya. Buku ini juga ada menjelaskan satu projek yang bersifat intangible, iaitu yang dilaksanakan oleh satu kumpulan membawa tajuk Leading the Way with Adab and Budi. Kalau Puan boleh terangkan juga, adakah projek ini ada kaitan dengan SDG ataupun dia bersifat kepada intangible contribution yang lain? Okey, Cik Ilmizat, sebenarnya ya, bila kita kata matlamat pembangunan lestari ya, atau sustainable development goal ini tidaklah sahaja benda yang hasilnya itu boleh dilihat ya, tetapi kita juga ada intangible kata orang tu ya. What about the intangible? Macam kita ada satu chapter tadi yang Cik Ilmizat sebutkan ya, Leading the Way with Adab dan Budi. Sebab ya, bagaimana ya untuk kita kata orang itu contribute to the society and environment, kita juga mestilah menjadi insan yang sejahtera, insan yang berbudi, insan yang beradab ya. Kalau kita sendiri ya tidak ada kata orang tu elemen-elemen sejahtera itu, bagaimana untuk kita pergi keluar ya untuk menjalankan kata orang tu tanggungjawab ataupun come up dengan projek-projek yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita ada satu projek Leading the Way with Adab ini, di mana kita akan come up dengan satu modul ya. Sebab kalau dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini ya, apa-apa pun tema kita ada IUM song yang mana temanya Leading the Way ya. Dan dalam Leading the Way tu kita boleh melihat elemen-elemen khalifah ya. Amanah ya, Iqra, rahmatan lil alamin, di mana kita kata kita ini adalah manusia yang dijadikan oleh Allah ya sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi kita kenalah menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan amanah ya. Bagaimana caranya? Of course lah kita kena ada pengetahuan melalui Iqra, so that ya di pengakhirannya at the end of the day ya, kita boleh menuju ke rahmatan lil alamin ya, leading the way, rahmatan lil alamin, kasih sayang ke seluruh alam. Jadi inilah antaranya ya, kalau kita lihat modul di dalam konten Leading the Way ini ya, kita nak menerapkan bagaimana ya warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini ya menjadi insan yang sejahtera, supaya at the end of the day leading the way tadi ya. Sebab kita dah ada tema, kita menyanyi lah selalu ya, tetapi adakah dengan kita menyanyi itu kita terapkan benda itu di dalam aktiviti seharian kita ya. Jadi kita translate ya ke dalam projek ini ya, Encik Ilmizat. Ya. Baik, alhamdulillah. So agak menarik juga projek tersebut, Puan Aminah. Ini ada satu soalan daripada warganet. Adakah ciri-ciri Islam penting untuk kejayaan projek ini? Ini ditanyakan oleh Dr. Zulastri lah daripada UIA. Okey, soalan beliau ni saya ulang balik, adakah ciri-ciri Islam saya nampak di situ penting? Ya, okey, baik. Okey, soalan ni cukup kata orang tu tinggi darjat. Okey, adakah ciri-ciri Islam penting untuk kejayaan projek ini? Of course ya, ni Dr. Zuljastri ya. Okey, kita ya apa-apa pun ya, dalam apa jua yang kita lakukan ya, kita kena adalah ciri-ciri Islam itu ya. Sebab ya kita sebagai manusia dan macam yang saya katakan tadi ya, kita ni sebagai khalifah ya, di mana kita apa-apa jua projek yang kita lakukan ya, kita mesti mementingkan ciri-ciri Islam itu sendiri. Sebab itu adalah tonggak pegangan kita ya sebagai seorang Islam ya. Dan ciri-ciri Islam itu ya, Dr. Zuljastri ya dekat situ bertanya, dia banyak ya. Sebab itu bila kita menjalankan projek ini, kita sebenarnya
kita memikirkan okey, kita tidak boleh lari daripada kata orang tu ciri-ciri Islam itu sendiri ya. Macam mana kita kena tengok ya, kalau contohnya tadi ya, projek yang leading towards adab ya, macam mana nak menerapkan ciri-ciri Islam itu sebab supaya at the end of the day kita semua ini menjadi insan yang sejahtera. Begitu juga kalau kita menjalankan projek-projek lain ya, yang bukan intangible ya, projek yang menghasilkan sesuatu, kata orang tu hasil ataupun produk ya. Dalam proses itu kita kena mengambil kira jugalah ciri-ciri yang kata orang tu Islamic perspektif elemen semua tu ya. Begitu ya Dr. Zuljastri. Mungkin Dr. Zuljastri lebih ada jawapan yang lebih bagus kot yang Cik Ilmizat. InsyaAllah. Terima kasih. Harapnya soalan jawapan yang dikongsikan oleh Puan Aminah dapat menjawablah soalan Dr. Zul tadi. Okey, kita buku ni baru dihasilkan ya Puan dalam tahun ini. Walaupun kita baru nak mula penjualan, saya nak tanya satu soalan dah. Akan datang ni akan ada buku lain tak Puan untuk dijual? Untuk dihasilkan, sorry. Ya. Okay. Yang dihasilkan oleh para pentadbir lah. Saya pertama-tamanya berterima kasih banyak-banyak kepada Prof. Rosfa dan juga tim dia ya. Kalau kita tengok ya, Encik Saiful Riza ya, dan Prof. Rosfa dan tim dia lah. Di mana bila kita nak menghasilkan buku ini ni ya, bahagian penerbitan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sendiri ya, memberikan sokongan yang padu. Dan of course lah, kita sebagai pegawai ya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ni kan, kita sentiasa mendapat sokongan padu daripada Encik Ilmizat pun tahu ya, daripada rektor kita sendiri ya, Tan Sri Zulkifli Abdul Razak ya. Dan saya insyaAllah ya, bukan buku ini sahaja, saya rasa ini buku ketiga tahun ini ya di kalangan pegawai takbir UIAM yang mengeluarkan, dan insyaAllah kita akan ada buku lagi selepas ini. Dan sebenarnya kita pun dah menghantar manuskrip yang kedua selepas buku ini ya, di bahagian penerbitan ya, di mana penulisan itu juga diilhamkan oleh pegawai-pegawai di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah Encik Ilmizat akan ada lagi buku daripada kalangan kami pegawai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya kira sumbangan adalah seorang penulis ya. InsyaAllah, terima kasih. Saya kira nanti akan datang, sekiranya ada platform sebegini, rasanya ramai juga para pentadbir yang akan mahu atau berniat untuk menghasilkan tulisan. So saya rasa mungkin pihak Puan lah boleh membuka peluang ini kepada mereka untuk menyumbang. InsyaAllah. Okay. Ada soalan lain ke daripada sahabat-sahabat warganet sekalian? Kalau boleh share atau tanya di dalam Facebook Live. Okey, saya ingin mempromosi sedikit. Untuk hari ini kita ada promosi ya berkenaan dengan buku ni. Buku ini dijual, harga asalnya adalah sebanyak RM130. Tetapi untuk hari ini sahaja ya, dia dah macam go shop pula saya. Hari ini sahaja kita offer atau menawarkan separuh harga sebanyak 50%, dan buku ini boleh didapati di IAM Bookshop dengan harga RM65. So promosi ini untuk hari ini sajalah. Sekiranya berminat, sila lawati ataupun capai melalui IIM bookshop.com. Ini di situ boleh buat order atau memohon untuk buat pembayaran dan sebagainya. So untuk hari ini saja promosi ini. Okey. So bolehlah war-warkan kepada sahabat-sahabat lain juga. Okey, apa ni Puan Nur Aminah, saya rasa dengan kepimpinan rektor kita lah, Rektor IIM Tan Sri Zul, dia memberi banyak peluang kepada para pentadbir untuk terlibat
dalam menghasilkan buku ini dan juga terlibat di dalam projek-projek SDG di dalam UIA. Apa harapan Puan untuk para pentadbir dan juga warga-warga kampus lain ataupun universiti lain untuk terlibat dalam SDG? Adakah kita akan ada kolaborasi bersama universiti lain dan sebagainya? Okey, sebenarnya untuk mengadakan kolaborasi itu tiada masalah ya, sebab kita pun memang mempunyai hubungan yang rapat ya dengan pegawai-pegawai lain ya dekat di universiti awam. Why not ya, kita berkolaborasi, kita ketengahkan pegawai-pegawai kita ya, sebab selalu kita mengatakan menulis itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sebenarnya tidak ya. Sesiapa sahaja boleh menulis ya, kerana dengan menulis kita dapat berkongsi segala ilmu ya dan kemahiran kita ya, dan apa sahaja yang kita lakukan sebenarnya kita kenalah dokumentkan ya dan kongsikan ya, sebab ianya adalah benda yang baik pun ya, kenapa tidak ya. Jadi sebagaimana Encik Ilmizat katakan tadi, tidak salah untuk kita berkolaborasi ya, boleh sahaja ya. Sebab kita ni sama sahaja sebenarnya. So saya kira kita pun dah sampai ke penghujung. Saya mohon untuk Puan Aminah untuk rumuskan dalam seminit atau 2 minit buku ini dan juga apa harapan pihak Universiti Awam untuk projek sedemikian. Okey, terima kasih Encik Ilmizat. Okey, kalau kita tengok tajuk sahaja ya ni ya, Sustainable Development Project by IIUM Administrators ya. Saya tunjuk buku itu di sini ya. Di mana belilah buku ini. Buku ini sangat menarik sekali kerana ianya adalah ilham ya. Kita pun ilham kaki tangan kita ya, di mana projek-projek yang dijalankan itu adalah projek-projek yang memang kata orang itu memberi manfaat bukan sahaja kepada komuniti di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tetapi juga kita melihat projek itu dia bersangkut paut dengan kata orang tu reservation of the environment ya, bersangkut paut dengan alam sekitar ya Encik Ilmizat. Dan kita boleh lihat ya bagaimana perjalanan dan cabaran ya yang mereka lakukan di dalam merealisasikan projek-projek yang berimpak ini ya. Di sini kita panggil flagship project ya, yang berimpak ini, dan dia boleh menjadi boleh dikongsikan dan menjadi kata orang tu rujukan kepada kawan-kawan kita ya di universiti awam yang lain, bukan saja universiti awam ya. Saya lebih suka mengatakan institut pengajian tinggi ya, maksudnya universiti swasta juga ya, bukan universiti awam. Dan juga kolej-kolej ke ya, boleh menggunakan buku ini sebagai rujukan ya. Dan ianya juga ya, kalau kita lihat ya penceritaan itu, projek ini sangat relate kepada yang kita katakan tadi, matlamat matlamat pembangunan lestari ya, matlamat pembangunan lestari yang ada 17 matlamat kalau kita tengok ya daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu itu ya. Dia relate dengan matlamat pembangunan lestari itu ya, memang kata orang tu sangatlah bermanfaat ya, untuk kita melihat macam mana ya caranya kita punya pegawai-pegawai di UIAM ini ya menjalankan projek itu ya. Dan bila kita dah ada benda yang baik ya, kenapa tidak dikongsi? Bagaimana cara kita untuk berkongsi ya dengan orang lain adalah dengan kita menjadikan ia sebagai penulisan ya di dalam bentuk buku ataupun naskah, kan? Jadi benda itu tidak hilang, ya, tidak hilang untuk rujukan di masa akan datang ya. Begitulah. Ada apa-apa lagi Encik Ilmizat? Ada Puan. Terima kasih banyak kerana dapat merumuskan dari keseluruhan bicara buku kita pada pagi ini. So saya harap kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang untuk bicara naskah-naskah yang lain ya, InsyaAllah, yang dihasilkan oleh kita. Okay.
So sebelum kita akhiri perbicara atau kupasan buku ini, saya nak buat promosi kembali kepada puan-puan dan tuan-tuan sekalian, warga net sekalian. Puan-puan boleh buat tempahan untuk hari ini saja 50% buku ini dengan harga RM65. Kalau tiada promosi, harga asal buku ini adalah RM130. Jadi boleh buat tempahan secara online di imbookshop.com. Sekiranya anda sekalian atau tuan-tuan dan puan-puan sekalian terlepas untuk buat tempahan secara online pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga boleh membuat tempahan melalui shopee.com.my/imbookshop untuk makluman warga net sekalian. Melalui Shopee juga ada diskaun yang diberikan yang bermula dari 12 Oktober hingga ke 12 November. Ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh membuat tempahan dengan diskaun yang hebat-hebat belaka. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Aminah pada pagi ini kerana sudi bersama-sama kita untuk berbicara dan mengupas buku tersebut, iaitu bertajuk buku Sustainable Development Project by IOM Administrator. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana sama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ilmizat dan juga of course ya kepada Republik Merah Online ya, dan juga Majlis Penerbitan Ilmiah MAPIM ya. Kepada of course ya bahagian penerbitan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya, Prof Rospa ya, Brother Saiful, saya tengok dekat situ ada Brother Nazri semua ya. Terima kasih banyak-banyak dan juga kepada semua ya yang terlibat sama ada directly or indirectly. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, Cik. Sama-sama Puan. So dengan itu saya mewakili pihak Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM dan juga IOM Press ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Aminah dan ingin memohon maaf sekiranya berlaku sebarang kesilapan dalam mengendalikan sesi bicara buku dalam talian. Kiranya kalau tuan-tuan ingin mendengar kembali, bolehlah capai ataupun akses kepada FB MAPIM. Situ puan-puan dan tuan-tuan sekalian boleh mendapat maklumat lain. Ya. So itu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surat as sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.